Betul. Ustaz, kita buka majlis dulu ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Kak Syida minta maaf sebab Kak Syida ada appointment hari ni. Jadi Kak Liza buka Zoom semua. Seorang-seorang ni kena dekat Zoom dengan Bila FB terus, tapi itulah FB kena pergi streaming dekat Kak Liza punya FB. Hari ni kita masuk tadabbur surah baru Ustaz. Surah pilihan yang Ustaz sebut itulah surah An-Nur. Jadi saya silakan Ustaz lah untuk teruskan tadabbur kita pagi ni. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak pergi ke surah yang baru, surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah ini latar belakangnya dia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah mengandungi hanya berapa ayat tah? Belum tengok lagi. Mengandungi 64 ayat. Dan daripada 64 ayat ini dibahagi-bahagikan kepada beberapa bahagian. Dibahagi-bahagikan kepada beberapa bahagian. Kalau mengikut dapatan Ustaz Nu'man Ali Khan, dia dibahagikan kepada 10 bahagian. Dibahagikan kepada 10 bahagian. Dan nanti kita akan tengok di pembahagian-pembahagian tu. Cuma surah ini dia adalah surah yang unik. Kejap nak type dulu. 8, 9, 10. Okey, dia adalah surah yang unik. Surah yang terselip di tengah-tengah pembicaraan surah Makkiyah. Surah Mukminun sebelumnya surah Makkiyah. Dan surah Furqan selepasnya juga surah Makkiyah. Dia surah Madaniyah kat tengah-tengah. Dan surah ini banyak sebut tentang undang-undang. Tentang undang-undang. Cumanya bila kita nak belajar tentang undang-undang ni, selalunya dia adalah subjek yang dry. Subjek yang ialah tentang fakta, kering. Jadi dia ada possibility untuk kita rasa mengantuk, bosan. Undang-undang kan, siapa yang suka peraturan? Manusia mana suka peraturan. So kita dihadiahkan Quran pun dalam bentuk 60-70% antaranya berkaitan dengan cerita-cerita orang terdahulu. Dan dalam cerita tu baru Allah sebut tentang peraturan. Dan ayat-ayat tentang peraturan pun ialah siapa yang pernah baca buku perlembagaan? Tak ada. Sepanjang hidup tak pernah. Kecuali kalau kita memang belajar tentang undang-undang. So tu
sedikit sebanyak tentang surah An-Nur. Dan bila kita lihat awal surah ini, Allah mulakan dengan surah. Perkataan pertama, surah ini Allah mulakan dengan surah. Dia memberi gambaran bahawa surah ini lain dari yang lain. Tak ada surah dalam Quran yang dimulakan dengan surah. Tak ada surah dalam Quran dimulakan dengan surah. Itu indicates, memberi panduan bahawa surah yang ini ni dia rare dan unik. Surah yang ini ni dia rare dan unik. Dan dia datang pula dalam bentuk anzalnaha. Kami turunkan sekaligus. Kami turunkan sekaligus. Tapi realitinya surah ini turun part by part. Ada ayat turun untuk event yang ni, kemudian ada ayat turun untuk event yang ni, terutamanya ada 10 ayat, 11 ayat turun untuk menjawab dakwaan, menjawab peristiwa ifki berkaitan dengan ibu kita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menjawab tentang soalan itu. Kan 10 ayat, 11 ayat tentang itu. Kemudian kalau kita lihat di susunan surah ini, dia dimulakan dengan undang-undang. Dan undang-undang itu, undang-undang yang mula-mula ni bersifat peribadi, individu. Undang-undang yang mula-mula ini di depan ni bersifat individu. Kita akan berjumpa dengan pernyataan undang-undang yang bersifat individu, kesalahan individu. Kemudian setelahnya Allah datangkan kesan perbuatan orang munafik terhadap orang beriman. Kesan perbuatan orang munafik. Kemudian seterusnya Allah bagi tahu bagaimana kita nak prevent, bagaimana nak menghalang nasihat dari Allah kepada kita, macam mana nak halang perbuatan orang-orang munafik ni. So dia dalam bentuk shield ataupun kita nak safeguard, kita nak berhati-hati terhadap tindak tanduk ataupun mungkin apa saja plan, perancangan dari orang munafik. Kan, perlindungan, shield. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah datangkan 3 undang-undang. 3 undang-undang. Undang-undang yang macam mana? Mula-mula Allah datangkan undang-undang nak masuk rumah. Kita nak masuk rumah orang, apa yang perlu dibuat? Bagi salam, kena minta izin. Kalau dia tak bagi, kita balik je. Tak perlu nak insist juga nak masuk. Dah orang tak bagi, balik je lah. Itu undang-undang pertama. Undang-undang kedua adalah tentang lelaki dan perempuan perlu menundukkan pandangan. Dan dia berkaitan dengan modesty, cara berpakaian. Cara berpakaian. Itu yang kedua. Undang-undang ketiga pula adalah tentang orang-orang bujang ni, galakkan mereka berkahwin, cepatkan urusan perkahwinan mereka. Jangan biar lama-lama. Dahulukan soal pernikahan, perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang bujang. Itu 3 undang-undang. Pada bahagian yang keempat. Kemudian bahagian kelima Allah datangkan parable. Secara tiba-tiba Allah datangkan parable berkaitan dengan cahaya. Berkaitan dengan cahaya dan diiringi dengan
kegelapan. Dalam parabel yang sama. Cahaya dan kegelapan pada bahagian yang kelima. Kemudian bahagian yang keenam, ini adalah bahagian alam tara. Alam tara. Kemudian bahagian ketujuh, lagi sekali Allah datangkan tentang orang munafik. Dan di sini mereka berjumpa dengan Nabi dan bagi tahu, kami bersedia nak mendengar atau kami bersedia nak taat. Satu bentuk cubaan orang munafik untuk memporak-porandakan orang Islam. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, nasihat Allah terhadap orang beriman. Bagaimana nak prevent tindakan orang-orang munafik tu. So, nasihat dari Allah terhadap orang beriman. Kemudian pada yang ke-9, Allah datangkan pula 3 undang-undang. 3 undang-undang mirroring 3 undang-undang tadi. 3 undang-undang yang menjadi cerminan kepada 3 undang-undang tadi. 3 undang-undang yang keempat. Tadi undang-undang keempat apa? Tak apa, boleh taip dia, boleh taip. Apa tadi? Yang keempat ada 3 undang-undang. Yang pertama apa? Nak masuk rumah. Yang kedua, tentang perkahwinan. Tentang modesti. Yang ketiga tentang perkahwinan. Okey. 3 undang-undang yang kemudian ni pula adalah yang pertama, apa yang berlaku dalam rumah. Kalau tadi nak masuk rumah kena minta izin, dalam rumah juga perlu minta izin. Anak tak boleh simply masuk bilik mak bapak dalam waktu-waktu yang ditentukan tu. Vice versa, mak bapak pun tak boleh simply masuk bilik anak tanpa tanpa bagi tahu dan tanpa minta konsensus, persetujuan. So di luar rumah ada undang-undang, di dalam rumah juga ada undang-undang. Kemudian kalau bab yang awal tadi tentang lelaki dan perempuan perlu tundukkan pandangan, ini kali Allah bagi tahu tentang ada exceptional. Ada exceptional, orang yang sakit terlantar, nenek tua yang sudah menopause. Bagi mereka kalau tak tutup aurat sempurna pun tak apa. Tapi begitulah bentuk keringanan-keringanan, berbeza dengan undang-undang yang pertama tadi. Ada exceptional. Orang terlantar, habis nurse nak tolong jaga macam mana? Kan? Kalau dia berdepan dengan pesakit lelaki yang terlantar, takkan nak tundukkan pandangan. Kan nanti nak cucuk jarum tu, kan picagari tu, ke hidung begini nanti. Asal nak cucuk kemari, pergi hidung. Oh, itu bahaya. Tadi disebut tentang modesty, kemudian ada exceptional. Dan yang ketiga, undang-undang ketiga adalah berkaitan dengan orang yang hubungan lelaki perempuan ini, dia juga ada bentuk hubungan yang tidak serius seperti perkahwinan, boleh berhubung secara normal, tapi dalam bentuk bukan di luar rumah, tapi kita bertandang ke rumah orang. Dia boleh adakan berborak-borak antara lelaki dan wanita, tapi dalam bentuk yang monitor, pergi makan malam ke, event-event semacam tu. Ada exceptional. Berbanding tadi yang lelaki bujang, perempuan bujang kena cepat-cepat kahwin. Tapi selain daripada itu,
bagi tujuan nak berkenal-kenal, dibolehkan, ada exceptional. Dan yang ke-10, adalah tentang undang-undang sosial, undang-undang kenegaraan. Undang-undang kenegaraan. Itu yang terakhir. So, surah Nur disusun semacam itu. Surah Nur ni disusun semacam itu. Cuma bila kita lalui nanti surah ini, kerana dia ada undang-undang yang pelbagai, undang-undang yang rencam, dan bila kita lalui, kita tak nampak dia punya susunan begitu indah. Dan bila minta pandangan para sahabat tentang surah ini, mereka datangkan pandangan yang pelbagai. Kerana 64 ayat turun secara berasingan. Ada yang memandang surah yang ini untuk event yang ni, surah yang ayat yang ni untuk event yang ni, ayat yang ini untuk event yang ni. Seolah-olah tak ada kesatuan tema dalam surah ini. Tapi bila dilihat secara jujukan begitu, maka kita nampak surah ini dia punya ideanya untuk menyatukan tema-tema tentang perundangan dan perlindungan. Saat nanti kita akan lihat apa maksud surah. Kan, apa maksud surah? Kalau surah itu diterjemahkan sebagai dinding. Dinding. Kalau kita ada pernah main Assassin's Creed, saya tak tahu kalau tuan-puan minat main game. Assassin dalam PS ada, PS4, PS5 ada. Assassin's Creed. Dia tentang pencuri yang latar belakangnya tu adalah zaman medieval. Tengok wayang je. So, kalau zaman dahulu, kota-kota ini, kota-kota besar ini, dia dikelilingi oleh tembok-tembok. Dia dikelilingi oleh tembok-tembok. Tujuan tembok tu ialah untuk protect kota di dalam tu. So, surah ataupun suar maksudnya tembok-tembok yang mengelilingi kota tu. Tembok-tembok yang mengelilingi kota. Dan kalau tengok susunan surah Nur, tembok paling luar ialah tentang undang-undang individu dan undang-undang kenegaraan. Tembok paling luar. Undang-undang individu dan undang-undang kenegaraan. Keduanya perlu. Kita boleh gelar sebagai political law, undang-undang kenegaraan, political law dengan social law. Undang-undang sosial dan undang-undang politik. So, kedua undang-undang ini sangat perlu. Dekat negara barat, mereka punya political law sangat kukuh terbina sehingga rakyat dia begitu patuh terhadap undang-undang negara. Kan? Mereka begitu patuh dengan undang-undang negara. Sebaliknya, undang-undang individu ni yang longgar. Remajanya, kan, kebejatan sosialnya, perkahwinannya, tentang keturunannya. Dan kalau kita lihat pula negara Islam, dia punya undang-undang sosial ni, kekeluargaan, perlu melalui proses pernikahan, istilah anak luar nikah tu sangat tabu, kan, kita sangat sensitif terhadap istilah-istilah macam tu. Kita sangat
pelihara undang-undang sosial. Tapi undang-undang politik, dia sauk sana, dia sauk sini. Rasuah sana, rasuah sini. Parking kereta merata. So, rupanya dua dunia berbeza ni, timur dan barat, Islam dan non-Muslim, mereka unggul dalam undang-undang tertentu. Allah turunkan surah Nur supaya orang beriman, mereka mula melihat dua undang-undang ni perlu disekalikan. Social law, undang-undang sosial, dan undang-undang kenegaraan, undang-undang politik. So, surah dengan maksud kami bina tembok-tembok, kami turunkan tembok-tembok yang menghalang daripada orang luar dapat penetrate orang beriman. Satu surah ini dimulakan dengan undang-undang, diakhiri dengan undang-undang. So, suratun anzalna. Surah anzalna. Suratun pula. Ni kita nak masuk ayat pertama ni. Suratun anzalna. Suratun. Itu dalam bentuk nakirah ke makrifah? Nakirah, Ustaz. Nakirah. Kenapa nakirah? Sebab tak ada alif Itu lam. ada tanwin. Ya. Ada tanwin. Ada alif lam dan ada tanwin. Bila ada tanwin tu isim lah kan? Isim. Okey. Kenapa Allah kata nakirah? Kerana apa yang ada dalam surah ini something new to us. Boleh jadi kita tak tahu pun apa yang berlaku dalam surah ni. Satu Allah guna surah tu. Allah tak guna as-surah. Kalau as-surah, kita dah kenal surah ni. Kita dah kenal surah ni. Surah tu, apa yang ada dalam surah ni, something new to us. Suatu yang baru. Anzalnaha. Allah guna anzalna berbanding nazzalna. Kalau kita tengok latar belakang surah ni tadi kan dia part by part, turun secara berasingan. Sebab ini perkataan yang digunakan nazzalna, kerana nazzalna turun beransur-ansur. Anzalna kami turunkan sekaligus. So, kenapa lain? Kenapa Allah kata turun sekaligus sedangkan realitinya surah ni turun beransur-ansur mengikut occasion. So, Ibnu Ashur sebut tentang Allah sebut anzalna kerana surah ini dia perlu dibaca bersekali. Kita tak akan faham part yang pertama tanpa kita memahami keseluruhan surah. Kita tak akan faham part yang terakhir tanpa kita memahami keseluruhan surah. Kalau kita hanya baca undang-undang tentang modesty, tanpa kita bersekali baca undang-undang tentang exceptional, kita tak akan faham surah ni. Dan kita tak akan faham tentang hukum tu. So, nanti Allah akan sebut tentang hukum apa? Az-zani, penzina. Allah sebut tentang hukum li'an, tuduh berzina. Allah sebut tentang hukum nak masuk rumah, dalam rumah. Semua itu perlu dibaca bersekali. Kena faham keseluruhan surah, baru kita tahu kepentingan undang-undang yang Allah datangkan. Jika tidak, kita tak akan dapat the gist of it. Dia punya juicy dia. Dia punya juicy. Suratun anzalna. Sebuah surah yang unik yang kami turunkan sekaligus. Surah Nur perlu jalan serentak. Perlu jalan serentak. Wa faradnaha, dan kami fardukan. Yang kami fardukan baginya. Kalau ditanya,
dalam 114 surah, surah mana yang tak fardu? Tak wajib diimani, adakah? Semua surah fardu. Tapi ini kali Allah buat unik. Surah ini terutamanya kami fardukan padanya. Kami wajibkan hukum-hukumnya. Mana ada surah yang tak wajib? Semua surah wajib. Tapi ini kali Allah sebut, wa faradnaha, kami wajibkan hukum-hukumnya. Dan selain daripada maksud faradah itu sebagai wajib, faradah pula bermaksud kalau ada sungai yang mengalir deras arusnya, dia ada dekat tepi-tepi sungai itu arus yang tenang, kan? Itu juga bermaksud faradah atau furidah. Arus sungai yang laju kat tengah-tengah, tapi kadang dekat tepi itu airnya airnya tenang, itu maksud furidah. Dia bermaksud satu cebisan, satu potongan, tujuannya untuk memudahkan, menyenangkan. So, bila Allah sebut tentang fardu, faradnaha, Allah datangkan surah ini dengan part by part, tujuannya supaya memudahkan kita. Memudahkan kita. Kefarduan adalah untuk memudahkan kita. Solat misal kata, asalnya kan 50. Allah fardukan 5 je. So begitu. 10% dari 50 tu Allah nak kita buat. Tu dimudahkan. Faradah. Faradah pula, kalau tadi cebisan, maka rupanya faradah ini, faradnaha, kami agih-agihkan. 64 ayat, kan diturunkan beransur-ansur. So Allah agih-agihkan, potong kecil-kecil. Tadi anzalna kami turunkan keseluruhan, tapi dalam bentuk nak memahaminya, perlu part by part. Faradnaha. Sebab ada part tentang undang-undang individu, ada part tentang undang-undang negara. Undang-undang individu dan undang-undang negara. So Allah mulakan dengan anzalnaha wa faradnaha, kami turunkannya dan kami bahagi-bahagikan undang-undangnya, di depan undang-undang lain, di belakang undang-undang lain. Dan kemudian sekali lagi Allah kata wa anzalna fiha. Kenapa kena 2 kali anzalna ni? Sekali tak cukup ke? Allah Subhanahu wa taala melalui ayat pertama, Allah sedang bagi tahu pada kita susunan surah ni. Ini sinopsis kepada surah. Allah kata anzalna wa faradnaha, anzalnaha wa faradnaha. Kami turunkan undang-undang di awal surah, tembok depan dan belakang undang-undang. Anzalnaha wa faradna, undang-undang itu kami turunkan depan dan belakang. Undang-undang yang kami turunkan dan kami pecah-pecahkan undang-undang tu supaya kamu mudah faham. Kemudian wa anzalna fiha, kami turunkan pula kat tengah-tengahnya. Dan kami turunkan pula kat tengah-tengahnya ayatin bayyinat. Ayat-ayat yang jelas. Lazimnya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas ni
Allah sebut, bila ayat tu sebut tentang cuba lihat gunung, cuba lihat matahari, cuba lihat pokok, semua tu kan Allah sebut ayat timbayinat. So kalau tengok part yang kelima dan keenam, dia adalah tentang cahaya dan tentang apa yang kita perlu lihat, alam taro, apa yang perlu kita lihat. So untuk part 5 nanti, ayat yang sangat popular, ayat tentang nur, tentang cahaya. Sebenarnya Allah sedang cerita tentang diri kita. Diri kita. Badan kita ni kan ada tulang rusuk, abdomen belah atas ni, dan kita punya tulang rusuk tu membentuk seperti kubah. Tulang rusuk kita kan macam kubah, dan dalam kubah tu ada hati. Dan Allah sedang bagi tahu dalam tubuh badan kita ada sumber cahaya. Itu basically apa yang disebut pada bab yang kelima ataupun fasa yang kelima tentang cahaya. Dan kenapa dicerita begitu? Sebab kita ada kekuatan spiritual. Cahaya di hati itu menunjukkan fungsi spiritual, kekuatan spiritual. Part yang keenam, Allah suruh tengok alam. Part yang keenam, Allah suruh tengok alam. So, bila suruh tengok alam, dia membantu proses kita berfikir. Dan di situ akan membina kekuatan intelek. So, rupanya untuk memelihara ummah ini, Allah bukan sahaja sediakan tembok berbentuk undang-undang untuk protect ummah ini. Di tengah-tengahnya Allah nak kita menyuburkan kekuatan spiritual melalui cahaya di hati dan kekuatan intelek. Gabungan keduanya itu Allah kata wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Kami turunkan di tengah-tengahnya ayat yang jelas. Dan di hujung Allah kata la'allakum tadhakkarun. Semoga dengan engkau membaca surah ini, engkau akan berusaha untuk selalu mengingatinya. Allah tidak kata la'allakum tazkurun. Kalau tazkurun tanpa sabdu, itu bermaksud kamu sebut. Kamu sentiasa sebut. Tazakkarun maksudnya kamu memang berusaha untuk mengingatinya. Bila kita sebut tu kita memang nak mengingat. So tazakkarun dia ada syaddah bermaksud kita punya usaha tu lebih. Kerana surah ini adalah antara surah yang paling mudah untuk dilupakan. La'allakum tazakkarun. Surah yang undang-undangnya sangat mudah untuk kita lupa. So, sekali baca, dia tak memadai. Kita kena ulang banyak kali, berkali-kali. Sampai ke tahap Umar Al-Khattab melalui asar ni, dia kata, Alimu nisa'akum, ajarlah anak dan isterimu. Suratul Nur, An-Nur, wal Ahzab wan Nisa. Ajarlah anak isterimu untuk memahami surah Nur, surah Ahzab dan suratul Nisa. 3 ini untuk kesejahteraan rumah tangga. So, hidup kita terperlu kepada cahaya surah ini yang had been protected, yang telah dijaga, dikawal, diberi tembok oleh Allah melalui undang-undang demi undang-undang, lapisan undang-undang. Tujuannya untuk memelihara kita punya spiritual dan intelek. Spiritual dan intelek.
Okay. So are you ready? Tadi tu mukaddimah ayat pertama. Kan? Mukaddimah ayat pertama. Tadi 3 surah tu surah An-Nur, An-Nisa dengan satu lagi apa? Tak sempat tulis. Ahzab. Al-Ahzab. Okey. Al-Ahzab. So dia punya mukaddimah ayat pertama tu macam tu. Maksud ayat pertama tu Allah beri penekanan terhadap uniknya surah ini dan bagaimana susunannya. Okay. So kita masuk ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Kan belum apa-apa dah penzina. Belum apa-apa dah penzina. Wow. Satu kalau kita tak faham ayat pertama, masuk je ayat kedua, apa kaitan ayat pertama dengan ayat kedua? Dan sebelum kita masuk ayat kedua, tentang hukuman, ada baiknya kita tengok latar belakang Al-Quran memperkenalkan jenayah ini. Jenayah apa ni? Zina. Kan, jenayah zina. At least ada 2 tempat Allah sebut tentang jenayah zina ni dalam Quran. Kali pertama dalam surah Makkiyah, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Suratul Isra. Surah Makkiyah, Suratul Isra, La taqrabuz zina. Dan yang kedua, juga surah Makkiyah, Allah sebut, sekejap tengah cari. Juga surah Makkiyah, Allah sebut wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Jangan bunuh individu yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan jangan berzina, wala yaznun. Juga dalam surah Makkiyah. Kedua-dua tempat ni Allah tak sebut hukuman. Allah tak sebut hukuman. Allah tak sebut dia dapat azab ke, tak. Dia hanya sebut wa may yaf'al zalika yalqa asama. Siapa yang melakukan demikian akan dapat balasan dosanya. Apa hukumannya? Tak ada, tak sebut. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah cuma kata wa sa'a sabila. Fahisha wa sa'a sabila. Langsung tak sebut hukuman. Suratul Isra selepas daripada ayat zina, la taqrabuz zina, kat bawah tu la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali ada alasan yang munasabah. Kedua-dua tempat tu tak ada sebut tentang hukuman. Sedangkan kalau kesalahan lain, azaban azima, azaban alima. Kan orang sombong, dapat azab. Tapi part zina tak ada. Malah. Okay. 2 kali disebut tu Makkiyah. Makkiyah paling awal disebut berapa? Berbelas tahun sebelum ni. Surah Nur, surah Madaniyah. Turun sekitar tahun ke 2, 3, 4 selepas hijrah. Kan berbelas tahun sebelum tu, Makkiyah kan 13 tahun. 13 tambah 4, kalau tahun keempat hijrah, 17 tahun. Kita letaklah 15 tahun sebelum tu, ayat tentang zina turun. Allah tak sebut undang-undang. Tak sebut apa hukuman. Allah cuma kata, jangan dekati. Ni jalan ni teruk. Jangan buat begini. Allah hanya, hanya prevent. Tak sebut tentang undang-undang. Tapi ini kali Allah datangkan undang-undang.
Wow, lain macam. Kan, lain macam. Turun surah An-Nur, Allah datangkan bentuk undang-undang. Dan sekali datang undang-undang, begini punya keras. Az-zaniyatu az-zani fajlidu, sebat. Nah, sebab prevention sudah diberi berbelas tahun sebelum ini. Okay. Itu satu. Yang kedua, sebelum undang-undang ini ada, sebelum undang-undang yang ini ada, dan nanti kita tengok kenapa undang-undang itu perlu ada undang-undang lain yang sudah dimansuhkan. Ada undang-undang lain sebelum ini yang sudah dimansuhkan. Hukumnya dimansuhkan, tapi ayatnya kekal. Kenapa? Hukum tak ada, tapi ayat kekal. Why? Supaya orang yang macam kita tak faham asal-usul, boleh baca dan boleh faham. Orang macam ni yang tak faham ni, boleh baca semula dan fikir dan boleh faham, boleh relate. Contohnya kalau kita buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 15. Ini undang-undang sebelum ni, undang-undang sebelum turun surah An-Nur. Tentang aktiviti zina ni. Surah Nisa ayat 15. Quran sebut wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Dan siapa yang melakukan perbuatan keji, Allah tidak sebut zina, tapi dalam ayat yang lain Allah sebut la taqrabuz zina innahu kana fahishah. So al-fahishah dekat situ perbuatan keji, shameless activity. Merujuk kepada zina. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Dan siapa yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu. Siapa yang buat ni? Wanita. Wanita je ke yang buat? Kan, wanita je ke? Yang lelaki ni mana? Ayat ini tumpuannya kepada kes waktu tu. Apa dia? Wanita beriman, wanita Muslim berzina dengan lelaki non-Muslim. So the verdict hanya pada lelaki. Hanya pada wanita yang Muslim. So wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Maka dia perlu bukan dapatkan, bukan cari, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Kejadian ni berlaku dalam ruang publik. So ada 4 orang saksi menyaksikan. 4 orang saksi menyaksikan. Dan saksi ini bukan hanya saksikan mereka bercumbu-cumbu, berpeluk-peluk, tak. Aktiviti intercourse itu berlaku. Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Yes, publicly. Siapa yang terlalu gila nak buat dekat publik? Disaksikan 4 orang saksi. Fa'in syahidu, Allah kata fa'in syahidu, kalau saksi-saksi itu mengesahkan, fa'amsikuhunna fil buyut. Wanita ni perlu dibuat tahanan rumah. Tahan dia di rumah. Fa'amsikuhunna fil buyut.
Dia perlu melalui proses tahanan di rumah. Hatta yatawafahunnal maut. Sehingga sampai ajalnya. Au yaja'alallahu lahunna sabila. Atau Allah akan turunkan hukum lain sebagai jalan keluar. Itu undang-undang dulu. Berzina terang-terangan dalam publik. Kenapa sebut perempuan saja? Sebab kes ini perempuan Muslim berzina dengan lelaki kafir. So, dia punya verdict hanya untuk perempuan Muslim sahaja. Undang-undang syariah hanya terpakai untuk orang Islam. Sebab Allah hanya nak protect orang Islam. Orang kafir, dia jadi bahan bakar api neraka je. So, kalau kita tak nak kawan kita yang kafir itu hanya sekadar bahan bakar api neraka, kita kena dakwah sehingga dia masuk Islam. Itu peraturan dia. Tak tahu hanya disebut perempuan saja sebab kes dia tu perempuan Islam dengan lelaki non-Muslim, lelaki kafir. So hukumannya tahan di rumah. So tahan di rumah, kerajaanlah kena support makan minum dia. Oh, bukan tahan di rumah biar dia kelaparan. Dia seolah-olah dipenjara di rumah. Bukan kita buat satu tempat penjara, tak. Ni, penjara dekat rumah dia. Itu ayat 15. Kemudian jika berlaku lelaki dan perempuan Islam, Muslim, wallazani ayat 16, wallazani ya'tiyaniha. Dan mana-mana dua orang antara kamu, lelaki dan perempuan, ya'tiyaniha, mendatanginya. Mendatanginya apa? Al-fahishah ke atas. Punyalah Quran tak selesa nak sebut tentang benda ni. Dia tidak ulang pernyataan Al-Fahishah untuk kali kedua. Cukup sekadar kata ganti nama. Nak bagi tahu benda ni boleh rosakkan minda. Benda ni punya, dia punya impact tu, dia boleh rosakkan minda masyarakat. Dia boleh bunuh ni cahaya dalam hati ni. Kan tadi surah Nur, apa kat tengah-tengah? Nilai spiritual dan nilai intelek. Itu yang nak diprotek. Dan dinding paling luar adalah tentang undang-undang. So ayat 15-16 Allah hanya gunakan ganti nama. Tak perlu sebut banyak kali fahishah. Dia akan memberi kesan. Lagi-lagi kalau dia buat secara terang-terangan, in public, siapa yang tengok dekat public? Kanak-kanak, orang tua, dah kahwin, belum kahwin. Dan tak kala kita menyaksikannya, ternampak ke, dia takkan semudah ABC untuk menghilangkannya daripada ingatan. Dia akan jadi trauma. Berpanjangan dan berkekalan. So Islam dengan undang-undangnya seboleh mungkin nak benda ni terkawal. Suatu filem porno tu sangat susah. Sangat susah nak hilangkan ketagihan tu. Sebab dia akan attack kita punya intelek, akan memadamkan ni nur di hati. Dia padam, dia hilangkan intelek kita dan dia padam cahaya dalam hati. So wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Dan mana-mana individu, dua orang antara kamu yang buat perbuatan keji itu. Dan menariknya Allah masih sebut minkum. Minkum antara kamu.
Kamu dekat sini siapa? Orang beriman. Allah tak sebut directly mereka ni orang beriman. Tapi Allah bagi tahu mereka masih ada peluang untuk masuk balik golongan orang beriman. Tinggal lagi mereka sedang buat kesalahan. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Apa hukumannya? Fa'azuhuma. Hendaklah kamu menyakiti keduanya. What? Menyakiti keduanya? Apa maksud fa'azuhuma ni? Kalau tanya minda para sahabat, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'azuhuma maksudnya ialah jerit dan maki. Fa'azuhuma ni jerit kuat-kuat dan kutuk apa yang dia buat tu. Dan ada yang lebih ekstrim mencadangkan fa'azuhuma ni, kita ambil kayu, kita pukul tapak kaki dia. Atau bentuk fa'azuhuma. So ini adalah bentuk hukuman terdahulu tentang kesalahan zina. Sangat ringan. Sangat ringan. Dan kemudian fa'in taba. Kalau dia bertaubat. Wa aslaha. Dan dia perbaiki keadaan diri. Bertaubat dan perbaiki keadaan diri. Fa'aridu anhuma. Biarkan mereka. What? Simple. Macam tu je. Dia bertaubat. Biarkanlah. Fa'aridu anhuma. Biar. Innallaha kana tawwabar rahim. Bayangkan ayat zina sebelum ni langsung tak ada hukuman. Bila datang hukuman, macam ni. Macam ni. Macam ni je. Dan ayat 17 Allah sebut tentang taubat tu bagaimana. Taubat tu bagaimana? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Taubat yang diterima ialah bila kita melakukan sesuatu bijahalah, dengan terdorong, terbawa-bawa emosi. Dia ada perbezaan antara kita buat salah, kemudian kita bertaubat, dengan kita rancang buat salah lepas tu bertaubat. Kita buat salah bertaubat, itu diterima. Tapi kalau kita rancang buat salah kemudian bertaubat, itu tidak. Sebab kita buat salah, kesalahan yang kita buat tu kita tak rancang. Kadang kerana emosi kita, kadang kerana lupanya kita. Maka taubat selepas itu diterima. Tapi kalau kita dah rancang, aku nak mencuri ni besok, lepas tu aku taubat lah. Sorry, itu tidak. Itu tak. Oh, besok ada gathering, reunion. Bolehlah jumpa kat Syida. Boleh ngumpat-ngumpat sikit. Itu dah rancang. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab dia punya, dia punya indikator dia. Ya'maluna su'a bijahalah. Kemudian taubat tu yatubuna min qarib, ayat 17 tu, yatubuna min qarib.
Terus bertaubat. Bukan tunggu seminggu, fikir-fikir dulu nak taubat ke tak, nak taubat tak. Terus buat. So, latar belakang kepada kesalahan zina dalam bentuk yang begitu pada ayat dalam surah Nisa ayat 14, 15. 14 dan 15. Nampak simple dan ringan kan? Begitulah waktu itu. Itu di Mekah. Ayat ni ayat Makkiyah. So bila berhijrah ke Madinah, di Madinah rupanya itu je masyarakat sangat terdedah dengan pelacuran yang banyak. Masyarakat Madinah waktu tu memang antara kegiatannya adalah pelacuran. Terkenal, well known. So untuk prevent masyarakat Islam yang baru nak bertapak di situ, surah Nur lah dia punya jalan penyelesaian. Allah bina tembok demi tembok, undang-undang demi undang-undang untuk memastikan kesejahteraan, cahaya spiritual dan cahaya intelek. Cahaya spiritual dan cahaya intelek. Suatu undang-undang seperti Az-Zaniyatu waz-Zani. Kita kembali kepada ayat 2. Az-Zaniyatu waz-Zani. Penzina wanita dan penzina lelaki. Translation kita pun tidak tidak tepat, tidak membantu. Dia kata perempuan yang berzina. Kalau perempuan yang berzina, wallati yaznun atau wallazi yaznun, sama bentuknya macam wallazani ya'tiyaniha ayat 15 surah Nisa. Mereka yang berzina. Az-zaniyah itu isim fa'il. Isim fa'il. So isim fa'il perlu diterjemah sebagai penzina, pelacur lelaki dan pelacur perempuan dan gigolo lelaki. So sebut pelacur, dia well known berzina. Sebut gigolo, dia well known. Memang tu kerja dia. So hukum ini adalah untuk masyarakat, untuk orang yang sangat gila. Dia bukan orang kebanyakan. Dia bukan untuk orang kebanyakan ni. Ini untuk yang level ekstrim je. Okay. Untuk soalan Nina tu, kita berharap agar Allah ampunkan dosa kita. Kadang waktu kita buat tu pun kita tak tahu benda tu salah. Cara paling mudah untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita selepas imam baca Fatihah, tersebutlah amin kat belakang tu. Kalau bertepatan amin kita dengan amin malaikat, dosa-dosa kita diampunkan. Kalau kita ada gap bertaubat, moga Allah ampunkan dosa kita dan Allah Maha penerima taubat. Jangan putus asa, terus dia bertaubat. Berulang kali pun tak apa. Maknanya dalam ayat ni refer kepada pekerjaan mereka sebagai pelacur dan gigolo. Bukan hanya itu. Ada orang yang jadikan pelacuran ini sebagai profession. Tapi adakah mereka berani untuk buat depan publik? Sebab ini, dia kena ada 4 orang saksi. 4 orang saksi. Dia bukan simply, oh kau pelacur sebat. Tak. Dan ini pula bagi mereka yang belum kahwin, yang bujang. Lelaki bujang, perempuan bujang yang suka tukar-tukar pasangan, yang suka berzina.
Dia takkan mengaku dia sebagai pelacur. Yang profession melacur tu selalunya dah kahwin. Ni belum kahwin. Azania tu azani kat sini belum kahwin. Lelaki perempuan bujang. Sebab untuk yang muhsan, ini ghairu muhsan sebat. Yang muhsan itu bukan hudud, itu muharabah. Muharabah ni hukum lain. Itu hukum rejam. Itu wajar mati, layak mati. Ini perempuan bujang. Siapa yang sampai begitu ekstrim? Dia bujang. Punya teruk akhlak dia, punya berani dia nak berzina in front of public. Sehingga disaksikan lebih dari 4 orang. Sebab tu undang-undang ni tujuannya untuk prevention. Sepanjang sejarah peradaban Islam ni, tak ada orang dihukum macam ni. Tak ada. Kecuali dia sendiri mengaku depan Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak dihukum." Untuk kantoi kes dihadapkan ke mahkamah, tak ada. Tu bila orang barat kata, "Oi, undang-undang Islam ni barbaric, kan kejam, tak berperi kemanusiaan. Cuba kau buat berpakaian tak senonoh. Masuk dekat mana-mana jabatan pejabat kerajaan dekat Amerika Syarikat. Yang dalam dia punya perlembagaan kata ada expression, free. Bebas untuk express diri. Jalan bogel kat White House. Tak kena tangkap, tak kena penjara. Kenapa wujud undang-undang macam tu? Untuk prevent. Untuk prevent. Untuk prevent. Ustaz, kalau orang tu buat kerana nafsu dan dia sedar dosa yang dia buat, dia tetap lakukan. Macam mana ya? Taubat je. Taubat je. Yang terima tu Allah. Taubat je. Ya, banyak kali kita kalah dengan kehendak. Tahu benda tu berdosa. Tapi sementara sedap, dia buat juga. Atau taubat. Taubat je. Berulang kali. So, ayat kedua, untuk lelaki perempuan yang sangat tak waras, yang sanggup digelar sebagai penzina, bertukar-tukar pasangan, dan kali ini dia buat secara publik dan ada 4 orang saksi nampak. Maka hukumannya fajlidu, dan saksi itu mengiyakan, ya, kami nampak proses intercourse itu berlaku. Bukan selindung-selindung, bukan dalam selimut, bukan dalam rumah dia, bukan sembunyi-sembunyi, tak, ni terang-terang. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebat 100 kali. Kenapa? Kesalahan dia, satu berzina dan satu lagi kerana dia buat publicly. Dan itu beri impak kepada anak-anak yang tengok. Tu macam mana mak bapak nak terangkan? Macam mana nak terangkan tu pada masyarakat? Wala ta'khudhukum bihima. Kerana keberanian mereka untuk buat secara publik, terang-terangan, depan halayak. Allah kata, la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan pernah ada simpati buat mereka. Jangan belas. Jangan ada simpati. Sebab bila ada simpati, tujuan untuk mencegah daripada kita terjebak ke situ, gagal. So dia ni dah sangat ekstrim. Sangat ekstrim.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan simpati. Kalau kau benar beriman, jangan simpati pada mereka. Bayangkan. Bayangkan kalau benar beriman, jangan simpati pada mereka. Sepatutnya orang beriman yang empati, simpatinya tinggi. Tapi untuk kesalahan ini tak. Allah larang orang beriman untuk simpati terhadap pesalah-pesalah ni. Pesalah jenis ini. Yang lain tak apa. Yang jenis ini. Yang layak disebat 100 kali. Wal yashhad azabahuma. Soalan-soalan tu nanti saya ni ya. Wal yashhad azabahuma, dan hendaklah disaksikan hukuman buat keduanya itu ta'ifatam minal mu'minin. Perlu disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Soalannya ialah kenapa perlu disaksikan? Kenapa perlu disaksikan oleh orang beriman? Orang beriman ni, Allah sehingga sampai ke tahap jangan ada simpati buat mereka. Orang beriman dah belajar dah. Orang beriman ni hati dia dah terdidik dah. Sepatutnya yang nak dididik ni adalah orang-orang yang tak beriman. Dia masih Muslim. Tapi kenapa orang beriman? Jeng jeng jeng. Kan? Pertama, lidah orang beriman sangat terpelihara. Dia takkan bawa cerita. Tahu semalam aku tengok siapa yang kena sebat. Lidah orang beriman ni, dia sangat terpelihara. Kes itu akan mati di situ. Tak perlu nak masuk surat khabar. Tapi dia menempati syarat, dihukum secara publik. Orang beriman nampak. Tak diviralkan, tak disensasikan. Dahsyat. Itu cara Allah prevent benda ini daripada tersebar luas. Yang tonton pun beberapa orang beriman je. Yang penting dia dilakukan secara publik. Sebab kita bila kita dihukum dan dilihat oleh orang lain, itu merupakan seksaan seterusnya. Dan hukuman tu dijalankan bukan macam hukum 10 kali hukum dekat penjara tu. Tak. Itu sebat betul-betul kau dengan rotan. Ini kulit tak boleh tersiat. Tak berbekas, tak mendatangkan luka, tak mendatangkan kecederaan. Sebab dia sebagai prevention. Kalau soalan macam mana nak jadikan pengajaran kepada yang tengok. Kenapa at the first place Allah tak bagi tahu hukuman kepada penzina di merata tempat. Tapi hanya dalam surah Nur. Dan Allah tahu surah Nur turun, berapa kerat dia yang baca secara serius. Kita je. Sebab bila dimulakan dengan undang-undang, tak apalah saya cari surah lain lah. Surah yang ada cerita-cerita. Kan? Kenapa sengaja tak diletakkan undang-undang tu di merata tempat? Boleh jadi, kalau engkau tak dihukum dekat dunia, there is no other way untuk Allah maafkan kesalahan ni dan kau kena menghadap Allah nanti. Satu sahabat Nabi yang merasa bersalah ni, dia pergi datang pada Nabi berkali-kali. Nabi suruh balik. Kau baliklah. Tak ya Rasulullah, aku dah buat. Aku sedang mengandung. Sampai anakmu dilahirkan. Lepas lahir, pergi lagi. Mengaku. Sebab dia rasa bersalah. Kalau dia tak dihukum sekarang, nanti dia nak jawab pada depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak settle lah hati dia.
So kita bukan hanya takut macam mana nak jadikan pengajaran pada yang lain. Tapi sepatutnya yang lain perlu takut. Kenapa Allah tak sebut hukumannya di merata tempat? Khawatir kalau kita tidak melalui hukumannya sekarang, azab di akhirat kelak tak terperi. Dan ayat kedua ni, Allah sebut az-zaniyatu waz-zani. Penzina lelaki dan penzina wanita dan penzina lelaki. Ini tidak termasuk rogol. Rogol, dia paksa orang. Satu orang memaksa orang lain. Atau rogol. Nah, dia tak termasuk hukuman ni lah. Rogol tertakluk kepada pemerintah. Nak buat macam mana? Oh, itu liwat lain lagi. Liwat lain lagi. Ini baru hubungan lelaki perempuan. Allah tak pernah sebut hukum tentang liwat, tentang tu tak. Tapi Allah pernah bagi tahu ada satu kaum yang dia dihujani dengan hujan batu dan kampung dia diterbalikkan. Allah sebut begitu je tentang liwat. Nak sebut hukuman, rasanya tak ada hukuman yang setimpal kot kat dunia. Mungkin kerana itu Allah tak sebut. Wow, tak ada hukuman yang setimpal untuk para peliwat dekat dunia. Sebab tu mungkin Allah tak sebut. Kerana hukuman selayaknya dekat akhirat. Itu lebih menakutkan. Wal-iyazubillah. Dan liwat bukan hanya berlaku antara lelaki dan lelaki. Lelaki dan perempuan juga boleh liwat. Dahsyat. Okey, kemudian yang ayat rejam tu ada tak? Tentang rejam. Tentang rejam kan? Selalunya kita melihat zina, sebat 100 kali. Sebat 100 kali. Yang ini termasuk hukum hudud. Habis yang rejam? Rejam tak masuk hukum hudud. Ada ulama yang memasukkannya sebagai hukum hudud. Ada ulama tak memasukkannya sebagai hukum hudud. Kerana hukum rejam, dia adalah bentuk muharabah. Muharabah. Apa maksud muharabah? Dia dalam kategori berperang dengan Allah. Zina muhsan ni, itu muharabah, berperang dengan Allah. Dan yang setanding, kesalahan yang setanding dengan zina muhsan, muharabah dengan Allah, berperang dengan Allah ialah riba. So, makan riba tu, itu dosa yang super berat. Dia terkeluar daripada hukum hudud. Makan riba. Terkeluar dari hukum hudud, masuk hukum seterusnya muharabah. Perang dengan Allah. Ada tak Allah sebut, riba hukumnya begini? Hukum dekat dunia? Tak ada kan Ustaz? Yang ada dekat akhirat je dibangunkan seperti orang kena sawan. Ialah sawan sebab bila datang depan Allah, tak boleh bangun, tak boleh tunggu. Allah tanya, okey, engkau nak berperang dengan aku kan? Ready lah. Ambil engkau punya senjata, mari berperang. Tak sawan dia depan tu. Sawan. Allah kata riba berperang dengan Allah. Sama dengan zina muhsan. Zina muhsan, lelaki yang dah berkahwin, perempuan yang dah berkahwin, berzina dengan orang lain. Itu
tu zina muhsan. Dan hukum ni muharabah, perang dengan Allah. Perang dengan Allah. Dan benda tu dibuat terang-terangan, terbuka. So, kes hukum ni, dia kena dibuat terang-terangan. Ada 4 saksi. 4 saksi. So, tu bentuk berperang dengan Allah. Oh, hui. So, ayat ni lah yang perlu diulang-ulang baca. Kan la'allakum tazakkarun. So, kita keep on reminding. Keep on remind anak isteri kita. Kita sendiri. Keep on remind. La'allakum tazakkarun. Ada effort untuk sentiasa mengingat benda ni. Okey, kemudian saya nak buat nak buat perbezaan, perbandingan. Apa beza kita baca kitab fiqh tentang undang-undang dengan kita baca ayat Quran yang mengandungi undang-undang? Apa beza kita baca kitab fiqh bab undang-undang? Kitab fiqh kan tentang undang-undang, tentang hukum hudud, dengan kita baca ayat Quran yang sentuh tentang undang-undang. Lagi takut baca Quran tu, Ustaz. Lagi takut baca Quran. Kalau kita baca kitab fiqh, dia akan jadi subjek yang dry. Ulama fiqh, dia akan ekstrak apa yang dia nak je. Dia akan ekstrak apa yang dia nak. Tapi bila kita baca ayat Quran, kita akan dengar nama Allah disebut. Kita akan dengar arahan daripada Allah, la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Kan dia ada ayat-ayat semacam itu, ayat panduan yang melunakkan jiwa. So, bila kita baca Quran dan ayat tentang hukum, terutamanya dalam kitab fiqh, tolong baca teks komplit supaya kita boleh hayati emosi di dalam tu. Bukan hanya tumpu pada hukum, tapi adanya pujukan-pujukan Allah. Kan gesaan dari Allah. Adanya peluang bertaubat, adanya bentuk kesalahan, adanya syarat-syarat yang lain. Yang itu yang mematikan jiwa kalau kita tak faham. So, baca kitab fiqh, dia adalah tentang hukum semata. Dan hukum sama macam kita baca perlembagaan, mana ada soul. Tak ada soul. Suatu ada orang agama yang tahu menghukum je, dia tak fikir yang lain. Dia tak ada tolak ansur, tak ada toleransi, dia tahu nak hukum je. Salah ni, hukum ini A, yang ini B, dah. Tapi kalau baca ayat Quran, hati anda akan lebih bercahaya. Suatu gesaan kepada masyarakat. Kembali baca Quran, bukan hanya terhad kepada sumber-sumber sekunder. Tak terhad hanya, kena baca kitab fiqh, nak tahu hukum fiqh. Tak, kau kena baca Quran. So, kalau terhad pada kitab sekunder, kitab fiqh, dia tak ada soul. Dia tak ada jiwa tu. Satu kena balik pada Quran, kena balik pada Quran. Tu mentega butter, tu kena wujud tu.
Okey. Puan Syafina ada tanya, tidakkah nanti orang berani dan memilih untuk buat secara sembunyi? Macam mana hukuman ini boleh berfungsi sebagai prevention? Dia prevention supaya public terhindar daripada perkara ni. Public terhindar dari perkara ni. Tentang diorang nak buat sembunyi-sembunyi, silakan. Bukan menghalalkan. Kau nak buat sembunyi-sembunyi, engkau dengan Tuhan je nanti yang deal. Tapi jangan sampai engkau buat secara public. Sebab bila hukum secara public macam ni punya keras, macam ni punya bentuk yang memalukan, orang akan terpaksa beralih kepada sembunyi-sembunyi. Orang tak berani dah buat iklan, menjolok mata. Filem dah kena ada cumbu-cumbu, lelaki perempuan kena cium, lelaki dengan lelaki dah start cium, filem Korea pun dah terjebak. Sebab tak ada nilai prevention ni. Nilai prevention ni tak ada. Ni nak tunggu dia drama Melayu. Dia tak berani nak cium-cium. Hoi. Itu jam motong peling juga tu. Kalau dia buat yang sebelum ni, menteri sebelum ni kata, oh itu dosa peribadi. Betul. Itu secara peribadi dia buat, silakan. Tapi kau jawab depan Tuhan. Yang jadi problem, yang mengundang azab Allah ialah bila dosa peribadi dibawa kepada publik dan dibuat secara terang-terangan. Orang nak tangkap mereka, intai untuk tangkap live. Maknanya bukan buat terang-terangan. Yang menangkap tu salah. Yang menangkap tu, yang buat live. Orang tu dah buat secara peribadi. Kita pergi ngintai, lepas tu tangkap lagi. Kan? Apa nama? Buat live pula. Orang tu perlu disebat. Tu nombor 4 nanti. Itu ayat 4. Orang yang cuba bawa benda ni ke dalam masyarakat. Itu nanti ada ayatnya, ayat lain. Allah sebut dengan sangat keras. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau bukan kerana kelebihan yang Allah bagi pada umat ini dan kerana rahmat darinya. Dan Allah senyapkan di situ. Dia macam kalau mak kita terlalu marah. Kalau bukan sebab engkau ni anak aku. Dan mak stop pernyataan kat situ. Kita punya imajinasi macam-macam. Kita boleh kata, kalau bukan aku anak dia, dah tentu aku kena gulai. Dah tentu aku kena masak asam laksa. Tu bentuk ayat dari Allah. Dan ayat-ayat ni sangat keras. Dia bukan bermaksud, tak apalah. So kalau macam tu, diorang bolehlah buat sembunyi-sembunyi. Silakan. Kau jawablah depan Tuhan. So masing-masing per individu akan jawab. Nanti kalau dia belum berkahwin, dia jawab dengan cara belum berkahwin. Kalau dah berkahwin, dia berperang dengan Tuhan. Tak sawan dia depan Tuhan. Sawan. Seorang-seorang dia dan Allah ajak berperang. Okey. Mana kau punya senjata? Angkatlah. Kita perang. Sekarang. Fuyo. Itu tak tergambar tu. Dahlah nanti didekatkan neraka. Okay, kau nak perang neraka? Sekarang silakan. Ni neraka aku dekatkan. Dahsyat. Yang kena tangkap di hotel tu, itu atas tuduhan berbeza. Yang kena tangkap dekat hotel bukan tuduhan zina. Tak. Khalwat. Berdua-duaan. So, negara kita meletakkan undang-undang berbeza. Prevention lain. Berdua-duaan,
dikira bersalah. Itu tak ada dalil dalam Quran. Tak ada dalil dalam Quran. Tapi kita mengambil pedoman la taqrabu, jangan dekati. Kita mengambil pedoman jangan dekati. So antara benda yang nak mendekati zina ni dia perlu berdua-duaan. Okey, kita nak prevent ni melalui berdua-duaan. Gitu. Memang sebelum ni Perlis pun kata, salah benda ni, tak ada dalam Quran. Tapi basically kita mengambil pendekatan la taqrabu, jangan dekati. Nanti ayat seterusnya, ayat tentang Aisyah tu nanti ada satu gambaran yang sangat menakjubkan. Yang Allah datangkan untuk kita lihat kenapa undang-undang ni begitu keras, begitu dahsyat, sebab Allah kata la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu menyangka benda ni buruk bagi kamu, sedangkan ianya sangat baik. Sangat baik. Okey, kemudian ayat ketiga. So 1 dengan 2 okey dah kan? Ayat ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyah. Penzina tidak ingin berkahwin melainkan dengan penzina wanita. Az-zani la yankihu illa zaniyah atau musyrikah, atau lelaki musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin atau musyrik. Fa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan perkahwinan itu dilarang kepada orang-orang yang beriman. Okey, bila kita salah translate, kita takkan faham sampai ke sudah ayat tu. Perkataan nikah kita selalu translate sebagai kahwin. Okey. Itu adalah produk hiliran. Nikah, perkataan akhir dia, nikah tu maksud paling akhir ialah perkahwinan. Paling akhir. Maksud utama nikah ialah intercourse. Al-wat'u. Al-wat'u. Intercourse. So, penzina lelaki, dia akan cari penzina wanita yang nak berzina dengan dia. Yang nak buat hubungan tu. Hubungan sejenis. Dia bukan dijodohkan macam tu, tak. Kalau orang yang biasa berzina, minda dia akan cari penzina juga. Tak kiralah dia musyrik tak musyrik. So bagi dia, orang musyrik, non-Muslim, dia apa kisah tentang perkahwinan? Yang penting sedap. Sama juga dengan wanita-wanita penzina. Dia takkan buat hubungan. Dia takkan cari mangsa dengan orang-orang biasa ni, tak. Dia akan cari juga yang sama circle dengan dia. Sama circle dengan dia. Kan kalau rumah-rumah pelacuran tu, siapa yang pergi ke situ? Lelaki-lelaki yang dah biasa buat benda tu. Dia akan cari juga, akan melanggan. Pelanggannya yang itu-itu juga. Dan Allah kata, kegiatan itu diharamkan ke atas orang beriman. Dia bukan untuk tujuan perkahwinan, tak. Diorang tak kisah pasal kahwin. Yang penting melakukan hubungan tu. Intercourse tu. Dan Allah kata diharamkan kepada orang beriman. Tengok bagaimana Allah sangat protektif terhadap orang beriman. Diorang nak buat, biarlah, biar. Ini orang beriman tak boleh.
sayangnya Allah pada kita. Kan kadang kita tengok ada mak-mak yang begitu protektif terhadap anak-anak. Bila apa nama dia bawa anak dia pergi berjalan, pergi kenduri kahwin ke, anak dia kadang kan berkawan dengan orang lain yang tak siapa-siapa tak kenal, tapi adalah kanak-kanak kat situ. Tapi mak yang protektif dia akan perhati anak orang tu bahasa dia macam mana. Bila ada red flag dia, dah, jom sini, jangan kawan dia, jom sini. Jangan, bahasa dia tak elok, jom kita. Itu gambaran macam mana Allah buat ni. Wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Orang beriman dah, jangan peduli diorang. Diorang dengan komuniti diorang, dia dengan cycle diorang. Ini Allah protect, beri surah ini supaya kita langsung tak terfikir, terjaga minda, terjaga nur di hati. Dahsyat. Ayat keempat. Walladzina yarmunal muhsanat. Dan bagi mereka-mereka yang melihat jam dan tentu nampak 11.30. Nampak dah Ustaz, tapi bagus sangat tajuk. Tapi itulah, tak boleh lah kan, masa Ustaz nanti lebih salah. Bila tengok Ustaz dah 11.30 dah. Kami tu tak apa, tapi sebab dah lewat, dah ambil masa Ustaz, Ustaz lagi bersalah. Boleh engkau Ustaz kata. Aduh. So ayat 4 kita sambung lain kali, dah 11.30. Itulah dah. Dia kat ni kan. Jadi Ustaz, sebenarnya ayat 2 tu memang untuk penzina yang belum berkahwin, yang berzina secara di tempat publik. Yes. Ya. Yeah. Oh, kalau tak tadabbur memang tak faham Ustaz, tak tahu dia tempat publik ke. Memang hukuman tu tahulah, kalau ikut hukum fiqh ni memang hukuman tu kepada penzina yang belum berkahwin. Cumanya tak tahu tempat tu publik ke apa tidak kan, yang tu yang kita tak tahu. Yang macam ayat 4 yang kita nak mai tu memang hukuman fiqh tu memang kepada yang dah berkahwin. Ya. Cumanya sekarang ni rupanya kalau ikut dalam ni penzina yang belum berkahwin ni yang ditangkap di tempat publik tu yang dikenakan rotan 100 kali. Ya. Rotan tu bukan dibuat di tempat publik, maknanya dia secara tertutup ke macam mana Ustaz? Sebab nak disaksikan oleh orang beriman? Bila sebut disaksikan tu maksudnya publik lah, secara publik walaupun dalam bangunan. Maknanya orang semua orang boleh tengok, termasuk yang perlu yang ditengok tu orang beriman. Ke orang semua orang? Hanya ta'ifatu minal mu'minin, sebahagian, sekumpulan dari orang beriman. Okey, faham, sebahagian. Mungkin orang pejabat mufti, orang pejabat agama. Okey, faham Ustaz. InsyaAllah takut dah kot, baru ayat ni benar takut. Rasa gerun Ustaz. Ya Allah, sungguh Ustaz sahabat Allah, bila Allah melancarkan perang tu yang takut tu. Masya-Allah. Kalau kita sembunyi Allah lancar perang, Allah tahu semua apa yang kita buat. Kenapa disebut azaniyah tu? Perempuan dulu. Kenapa? Ini perempuan punca tak? Dia bukan okey, lazimnya kita sebut tentang perempuanlah punca. Azaniyatu wazani, selalunya kesalahan-kesalahan pelacuran semua ni diberikan pada perempuan. Selalunya. Tapi lelaki pun apa kurangnya? Cuma bila sebut tentang pelacuran, perempuanlah yang jadi main, tajuk besar. Persepsi manusia ke arah itu. So, Allah letak azaniyah tu. Nak bagi tahu, perempuan ni sepatutnya dipelihara. Kalau perkataan muhsan, hisan tu adalah tembok istana tu. Hisan tu castle, tembok istana. So muhsan, perkahwinan ni sebenarnya terbina dengan Allah berharap kita protect seumpama kota yang diprotek dengan tembok ni. Itu maksud muhsan. Yang terbina. Istana yang terbina. Tujuannya supaya protect.
serangan-serangan yang tak elok daripada luar. So kalau zina muhsan itu adalah pelanggaran secara total, aku janji dengan Allah. Kan perkahwinan tu Allah sebut sebagai mitsaqan ghalizah. Itu tentang zina muhsan lah. So az-zaniyah tu kenapa disebut perempuan? Pertama kerana pandangan publik terhadap wanita, dan yang kedua kunci dia pada wanita. Kunci kepada perbuatan interkos tu terletak pada persetujuan wanita. Kalau talak, persetujuan suami. Tapi bab zina, persetujuan wanita. Kalau lelaki goda macam mana pun, kalau perempuan tak nak, tak jadi. Bayangkan kalau perempuan minta. Hoi, lelaki anytime. Bila nak, bila. Kunci dia tu. Green light, kalau perempuan tu tak bagi green light, tak jalan perkara tu. Tak jalan, tak jalan. Masya Allah, takut pula Ustaz. Dahsyat. Ada anak-anak. Saya nak 3 orang perempuan. Allahu Akbar. Ustaz nak tanya sikit. Kalau yang merakamkan, dia kata dia itu benda tu berlaku atas kerelaan, tapi dirakamkan dan dijadikan sebagai apa? Boleh, adakah dikira yang menengok tu sebagai saksi juga? Menengok rakaman tu? Tak. Tidak, ya. Saksi kena tengok dengan mata kepala. Maknanya secara kena tengok live. Live lah. Yes. Yelah, bayangkan kalau kita tengah jalan-jalan dekat apa? IOI Mall, Alamanda. Jalan-jalan terserempak, berzina. Macam tu lah. Benda macam tu lah. Ada yang kadang-kadang digunakan sebagai senjata, sebagai alat untuk blackmail ke apa kan? Kalau macam tu dia dah masuk rogol, paksa. Yang tu hukuman lain lah. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, kita dah terlebih masa. Banyaknya soalannya, ada ramai lagi nak tanya sebenarnya tu. Tak ada lagi, macam mana Ustaz nak jawab lagi ke tu Ustaz? Boleh je. Okey, kalau yang mengaku berzina, dia mengaku berzina. Yang tu nanti kita akan kongsikan momen-momen para sahabat yang buat pengakuan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah handle setiap satu pengakuan. Sepanjang sejarah ada 2 kali. Sekali dibuat oleh lelaki dan sekali dibuat oleh wanita. Dan nanti kita tengok macam mana Nabi handle kedua-dua kes ni. Satunya lelaki belum berkahwin, satu lagi wanita yang sudah berkahwin yang nak direjam. Nak direjam tau. Wanita tu nak direjam. Dia mengaku. So nanti kita tengok macam mana. Dalam ni ada ke hukuman bagi orang yang berzina tapi dia tak mengaku dia zina, tapi dia memang mengandung anak luar nikah? Dan orang tahulah kalau dia mengandung anak nikah tu mesti dia berzina, tapi dia tak cakap lah dia berzina ke apa, tapi dia pregnant. Hukuman dia sama sebab anak darah lah. Dia tak tak. Itu masuk dalam takzir. Masuk bukan hukum ni lah. Okey. Sebab hukum ni dia kena kantoi. Kantoi kan. Kantoi 4 orang saksi. Kalau setakat nampak tanda je dia mengandung, itu tidak dijadikan dalil sebagai 4 orang saksi, tak? Itu masuklah hukum lain lah Ustaz. Luahnya isu ni. Betul. Yes. Itu masuk hukum lain. Itu takzir. Ada dalam surah ni juga ke tak Ustaz? Tak ada. Bab yang tu tak adalah. Sebab boleh jadi dia mengandung kerana dia dirogol dipaksa. Ada sebab lain. Kita pun tak tahu. Semua mahram mungkin. Tu lagi hancur. Dia dalam betul bapa buat anak. Ya. Itu kau jawab depan Tuhan. Itu kau jawab depan Tuhan. Dalam Quran tak sebut tentang hukum tu. Dan langsung tak sebut, Nabi tak pernah sebut hukum baru. Kau jawab depan Tuhan. Takut Ustaz. Wih, ngeri.
Beri. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Tak lagi banyak soalan. Pelbagai. Liza akan ada satu soalan. Boleh, Okey, boleh, Kak boleh. Azhar. Ha. Okey, Kak Azhar. Last Maaf line ni, kalau Ustaz. nak kena jotos ni. Maaf Ustaz, tengah Okey, driving. Kak Azhar, sila. Ustaz, bagi yang telah diberi hukuman di dunia seperti direjam sampai mati tu Ustaz, adakah akan menerima hukuman lagi di akhirat nanti Ustaz? Tidak. Dia tidak akan dihukum kali kedua. Sebab tu Masya Allah. sahabat tu benar-benar mau bertaubat dan minta dihukum. Sebab dia takut hukuman di akhirat. Yang ni yang kisah perempuan tu dengan lelaki yang zaman Nabi tu kan Ustaz? Ya. Kisah ni lah. Sebab dia sanggup terima hukuman di dunia supaya tak dapat akhirat tu. Sebab hukuman akhirat lagi teruk. Okey. So, nanti kita akan pergi kepada sejarah Ifki tu yang tuduh isteri Nabi. Banyak orang yang sebut benda tu. Tapi dalam banyak-banyak tu 3 orang je yang dihukum sebat. Hanya 3 orang dihukum sebat. Sedangkan penduduk Madinah rata-rata sebut isu tu. Kenapa hanya 3 orang? Dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum. Sedangkan dia pencetusnya. Why? Tu nanti kita akan jawab. Okey, yang tu ayat 11 dengan 12 yang tu. Okey, Ustaz. Jadi alhamdulillah, habiskan soalan. Kita simpan minggu depan. Tulis dulu, takut lupa. Tulis tapi tu soalan itu takut lupa. Tak ada dah kan, ni dalam ni dah tak ada dah. dalam ni tak ada dah. Tak apa, nanti minggu depan kita tanya lain. Okey. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih semua, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.